bacaan umul kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Dan tidak lupa juga kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestin, moga mereka ada di dalam rahmat Allah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita meneruskan majlis, saya mohon izin Ustaz untuk saya membacakan nama-nama pesakit yang mohon didoakan kesembuhan mereka pagi ini, insyaAllah. Amin. Amin. 61. Sali Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah binti Masrum, Muhammad Yaqub bin Masrum, Satinah binti Sanib, Saimah Sanib, Muzailah Mustafa, Nuraini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faiza Ikhmal Azami, Sharifah Siti Nur binti Said Ma'zin, pejuang-pejuang thalassemia, Jasmine binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zarina binti Sofia, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Ainur Yusnita binti Muhammad Faik, Hajah Sirang binti Tubari, Hajah Masitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Rabin, Indun bin Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriah binti Wan Abdul Majid, Hajah Maitah binti Yid, Faizal Ikhmal Azami, Nur Firasah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Syaza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar, Syahbudin bin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizul Anwar bin Hamdan, Nu'man Al-Muqarin bin Syahrul Nizam, Zara Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira binti Abdul Aziz, Faridah binti Yahya, Muhammad Khasar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufail bin Mustafa Kamal, Nur Hilmi bin Alias, Nur Izwan bin Radwan, Ilin Nuwair, Sumaya binti Ilin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Hairul Nizam, Siti Asa binti Sa'ad, Nurhana binti Muhammad Sa'id, Muhammad Amil Dayan bin Amirul Khairi, Nur Anis Hayati binti Muhammad Din, Yaqub bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman. Seramai 175 orang didoakan kesembuhan. Dan tidak lupa juga untuk kita doakan untuk Puan Fatimah binti Ali yang sekarang di AKN kerana side effect kemo yang teruk. Jadi mohon Ustaz dan jemaah mendoakan kesembuhan dan keafiatan kepada mereka dan juga kepada jemaah-jemaah yang tidak sihat. Moga-moga diberi kesembuhan dan diangkat oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat. Syukur dengar suara tu macam suara orang tengah cuti sekolah. Suara cuti sekolah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah pagi ni dapat juga bersama. Yelah, walaupun nampak cucu tu tengah terbongkang lagi kat depan tu.
Wallahu alam, entah ya entah tidak, tak tahulah, agak-agak saja. Yang ada cucunya bau, cepat bangun subuh ni, nenek dah nak live. Amboi, ingatkan cucu live, nenek bangun. Rupanya tak, cucu bangun, nenek nak live. Huh, zaman 2023 ni. Nenek nak online ni. Ya Allah, nenek sebut online pun dah macam, macam expert betul lah. Itu uniknya tahun 2023. Ustaz, Terkadang, semuanya apa khabar? Sumaya alhamdulillah, cuma hari ni dia batuk-batuk. Dia ada semalam saya bawa klinik, dia tak selesa sikit tekak dia, tapi insya-Allah lah, mudah-mudahan hari ni lebih baik lah. Amin. Hmm. Ya Allah, amin. Jadi itulah kita punya suasana di zaman kita ini, alhamdulillah. Saya faham kebanyakan daripada kita ni tengah sibuk melayani keluarga, menyantuni sebenarnya. Sebenarnya keluarga, anak-anak, adik-beradik, ini sebenarnya jalan penting dalam urusan agama. Bukan kerana dia adik-beradik kita sahaja, bukan kerana anak-anak cucu kita, tapi silaturahim tu, yang itu sebenarnya subjek utama dia. Jadi itulah, saya pun juga tak terkecuali juga dalam suasana cuti yang seperti ini. Pagi alhamdulillah subuh ni dapat kita bersama, tapi petang nanti duka cita saya mungkin ada urusan keluarga juga, jadi tak dapat bersama dalam mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan nanti terimarah lah, dan mudah-mudahan semua sekali urusannya, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti, mudah-mudahan dilancarkan urusannya oleh Allah. Tapi kita tetap pada pagi ni ramai juga yang masih lagi dilapangkan oleh Allah untuk bersama. Tujuan kita ialah untuk kesihatan rohani kita. Kesihatan jasmani kita, semalam dah penat-penat masak ni. Ada yang semalam letih juga melayan tetamu. Cucu balik tu seronok, tapi dalam dia balik tu boleh tahan terbalik juga. Boleh tahan terbalik jugalah. Apa yang terbalik tak tahulah. Mungkin mangkuk, mungkin kapet terbalik, tak kisahlah. Tapi don't worry. Itu semua kemanisan. Walaupun letih, tapi saya percaya ramai yang hatinya gembira, hatinya kita sebut hatinya bahagia, dan kita niatkan lillahi ta'ala, kita laksanakan tersebut. Ada yang nanti hari ni cucu nak balik, besok dah nak sekolah, ada yang lusa nak sekolah dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan kan, sebelum kita baca Yasin ni, kita ni sebagai manusia, kita ada dua unsur yang utama. Sebagai manusia, kita ada dua unsur yang utama. Yang pertama kita sebut sebagai unsur, kita sebut jasmani, badan kita. Dan kemudian kita ada yang kedua, nama dia unsur rohani. Rohani dalaman. Ada jasmani, ada rohani. Walaupun dua-dua ni memang kita akui sangat penting. Namun sebenarnya kesihatan rohani itu lebih penting daripada kesihatan jasmani. Dua-dua penting, tapi rohani lebih penting. Kesihatan rohani. Apa yang malang ialah, kesilapan kita ialah, kita tahu dua-dua, tapi kita lebih mengambil berat tentang kesihatan jasmani. Maknanya bila bangun tidur, kita nak pastikan gigi kita digosok. Bila kita nak pergi ke satu tempat, kita nak pastikan bau badan kita ditutup dengan hal-hal yang tertentu. Kita nak berpakaian cantik, kita nak berpenampilan yang sopan, kemas, menarik dan sebagainya. Namun, kesihatan rohani sebenarnya itu lebih penting daripada kesihatan jasmani. Jasmani kita perlu obat, perlu apa dan sebagainya, tapi rohani lebih penting. Okey, kita tengok apa tiga beza sebelum kita baca Yasin ni, tiga beza. Beza yang pertama, apa beza sihat rohani, sihat jasmani? Orang kalau dia punya jasmani dia sakit gigi, dia sakit jantung, dia sakit tulang, dia sakit kulit, dia sakit mata, dia sakit telinga, sakit yang namanya perut, gastrik, ada appendix. Orang yang ada sakit jasmani, biasanya kliniknya banyak, pakarnya ada, hospitalnya boleh dia tuju. Maknanya ada pakar tulang, ada Institut Jantung Negara, ada doktor, ada klinik dan sebagainya. Itu untuk sakit
sakit-sakit jasmani. Tapi untuk sakit rohani, mana klinik dia? Mana dia punya hospital dia? Mana tempat pusat rawatan dia? Mana tempat rumah sakit dia? Untuk sakit-sakit rohani, sakit dendam, sakit tamak, sakit takabur, sakit riak, dia punya tempat rawatan dia ialah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Itulah tempat dia. Dia rawat sedikit demi sedikit. Memang dia tak beritahu dalam majlis hari ni kita nak rawat riak je. Dia tak khusus begitu. Tapi kita duduk dalam majlis Quran, majlis ilmu, kita sebut duduk dalam majlis zikir. Seperti mana Alhamdulillah pada pagi ni kita baca sama-sama. Ini juga salah satu daripada kita nak menjaga kesihatan rohani kita. Kesihatan jasmani tetap dijaga. Sebab tu kita doakan ramai tadi. Khususnya tadi disebutkan, saya ingat namanya tu Hajah Fatimah Ali kan. Yang ada komplikasi kata apa tadi tu, tentang kemo yang agak berat. Yang kita mesti doakan juga supaya beliau diberikan kemudahan dalam urusan rawatannya. Dan mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan posisi yang lebih baik dan kembali sembuh insya-Allah. Jadi itu satu. Perbezaan sehat rohani, sehat jasmani. Yang kedua, beza sehat rohani, sehat jasmani ialah orang yang dia tak sehat jasmani. Paling lama dia sakit pun penamat dia ialah meninggal dunia. Orang yang sakit jantung paling teruk penamat dia meninggal dunia. Selesai sakit jantung. Orang yang kencing manis memang berat tapi penamat dia meninggal dunia. Selesai yang namanya kencing manis. Habis meninggal dunianya selesai. Tapi yang tak selesai sejurus meninggal dunia penyakit apa? Penyakit rohani. Siapa yang dia tu pendendam setelah meninggal, besok dia akan terima kesan buruk dia di alam kubur dan seterusnya. Kalau dia tak bertaubatlah daripada sifat dendam itu. Siapa yang sifatnya ialah takabur, riya, ujub, rasa bangga diri, maka nanti bila dia meninggal, penyakit tu tak selesai lagi. Kesan penyakit rohani tu sampai selepas mati akan terima kesan daripada tu. Akibat daripada tu. Jadi beza dua ni. Sebab tu kita rawat sehat fizikal ni bagus, jasmani. Tapi fokus kita juga ialah sehat rohani. Sebab tu yang siapa yang hadir pada pagi ni, saya doakan mudah-mudahan rohaninya sehat. Allah buang sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita, termasuk saya juga. Saya dalam proses juga, saya nak buang sifat mazmumah ada pada diri saya. Mungkin ada riak, merasa diri saya lebih bagus daripada yang mengikuti gema Nur Iman. Ada rasa macam saya ni lebih baik daripada yang lain, lebih bagus, lebih tahu, lebih pandai baca Quran, lebih banyak faham bahasa Arab, lebih daripada hafal hadis, merasa lebih dan rasa kagum pada diri sendiri. Saya ada masalah saya juga. Saya ada penyakit rohani saya sendiri. Jadi kita tak bersama-sama ni nak rawat penyakit kita ni. Di samping kita doa mudah-mudahan penyakit jasmani yang ada lebih kurang 176 orang tadi disembuhkan oleh Allah. Itu niat baik kita lah. Itu beza sehat rohani dan sehat jasmani. Beza yang ketiga, sebelum kita mulakan bacaan surah Yasin ni, beza apa yang ketiga? Penyakit sakit rohani dengan sakit jasmani ni. Beza yang ketiga ialah orang kalau penyakit dia jasmani, hanya dia saja yang tahu sakit itu, betapa sakitnya sakit itu. Maknanya contohnya ginilah, kalau ada orang na'udzubillah dia terkena kanser sebagai contoh. Memang orang lain boleh buat pembacaan, boleh buat rujukan, boleh buat pertanyaan tentang gejala-gejala sakit kanser. Tapi dia tak berapa cukup tahu melainkan orang yang sakit itu sendiri yang rasa penyakit itu. Orang yang tidak berpenyakit jasmani, dia tak tahu dan dia tak rasa. Mungkin dia tahu kerana pengalaman, tapi yang orang tu rasa dia tak tahu. Hanya orang yang sakit yang merasakan kesakitan penyakit jasmani. Tapi berbeza penyakit rohani. Orang kalau berpenyakit dengan penyakit rohani, dia yang berpenyakit, dia rasa macam dia tak sakit.
Tapi orang lain yang merasa sakit dengan penyakit yang sedang dia hadapi. Sebagai contoh, ada orang tu penyakitnya dendam ataupun penyakitnya hasad dengki. Dia rasa dia tak ada penyakit. Tapi orang lain merasa sakit dengan penyakit yang dia miliki, iaitu hasad dan dengki. Jadi kesan dia besar. Penyakit jasmani, rohani ni kesan dia besar, kesan dia lama, dan pada masa yang sama amat dikira sebagai satu bala kepada seseorang. Jadi kita pada pagi ni, saya mengajak, mudah-mudahan kita ikhlaskan hati kita membacakan surah Yasin bersama-sama. Dan kita niatkan seandainya Allah terima bacaan surah Yasin kita di pagi ini sebagai satu amal soleh, mudah-mudahan dibersihkan hati kita, dituangkan, dilimpahkan ke dalam hati kita rasa kehambaan diri kepada Allah, pengharapan yang lebih tinggi kepada Allah. Dia mengurangkan dalam hati kita kebergantungan kepada anak, kebergantungan kepada duit, kebergantungan kepada masa, kebergantungan kepada kawan, kebergantungan kepada mak bapak, kebergantungan kepada anak-anak, kebergantungan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan dibuang sedikit demi sedikit. Pada masa yang sama kita nak solidkan hati kita, kebergantungan kita kepada Allah. Peringkat demi peringkat, peluang yang Allah beri. Kita syukur, mudah-mudahan Allah berkati semua usaha yang dilaksanakan oleh Gema Nur Iman. Daripada pengerusinya, ahli jawatan kuasanya, semua yang membantu sama ada namanya tercatat rasmi atau tidak rasmi. Dari sudut idea, tenaga, keuangan, komitmen masa, dan mudah-mudahan Allah berikan gantian yang lebih baik, kerana sebahagian daripada kita mula lebih baik bacaan Qurannya dengan sebab Gema Nur Iman. Ada sebahagiannya mula dapat membetulkan solatnya dengan asbab Gema Nur Iman. Ada sebahagiannya mula dapat memperbaiki prasangka buruknya kepada Allah, perbaiki dan betulkan kepada berprasangka baik dengan sebab dia mengikuti Gema Nur Iman. Ada sebahagiannya pula lebih mantap kepercayaan, keimanan, kebergantungannya kepada Allah asbab daripada dia belajar Gema Nur Iman dalam tempoh-tempoh sebelum ini. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak lagi kefahaman ilmu. Pada masa yang sama kita berdoa secara berterusan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anggap sahaja Allah beri peluang hidup pagi ni kerana aku diberi peluang untuk baca lagi ayat Allah, diberi peluang untuk dengar lagi hadis Rasulullah, untuk mendengar lagi pesan orang-orang soleh untuk kita. Semuanya Allah dah tentukan tu banyak sangat untuk kebaikan kita. Banyak sangat, terlalu banyak. Alhamdulillah, terlalu banyak. Susah kita nak cakap dengan perkataan. Rasanya perkataan kita tidak begitu tepat dan cukup menggambarkan betapa banyaknya nikmat Allah pada kita. Jadi kita syukur. Yang kita mampu berikan tu pun hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Duit, masa, tenaga, apa saja. Semua tu hakikatnya pemberian Allah juga. Kalau tidak diberikan kepada kita, maka yang kita nak beri pun mungkin tidak ada apa-apa sebenarnya. Jadi kita syukur kepada Allah. Pagi ini marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk, pengharapan. Semoga Allah terima amalan kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم وخصوصا لحجة فاطمة بنت علي من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والصحة والعافية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم شتت كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم يا الله اللهم يا الله سلط عليهم كلبا من كلابك يا جبار يا منتقم يا قهار يا الله اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا مجري السحاب اللهم يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah pagi-pagi
Pagi. Pagi. Ya Allah. Ustaz. Sarapan. Bismillah. Pagi Ustaz. Pagi, selamat Hmm. pagi. Terima Ha, kasih Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, hari ni jangan lambat sangat Ustaz. Kami nak buat jemput-jemput. Lepas Syukur, kami Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Ha, hari ni hari ni kita nak buat jemput-jemput Ustaz. Ni cucu kejap lagi dia dah nyala, dia kata, "Neni, amboi. Ingatkan nenek, Neni. Ha, hari ni nak makan cengkodok." Ini jawab deh. Alhamdulillah, tak apalah. Kata sebahagian ulama salaf, apabila kita sudah meningkat usia, semakin tua, kebanyakan nikmat dunia tu semakin kurang terasa nikmatnya. Bukan menafikan nikmat, tapi rasa seronok pada nikmat tu semakin merudum. Melainkan 3. Betul Ustaz. Itu. Ada 3 perkara yang walaupun semakin tua, tapi terasa nikmat sangat. Yang pertama ialah apa? Mujalasatun niswan. Nikmat dapat duduk-duduk, healing dengan isteri. Ataupun kalau isteri dengan suami. Itu nikmat ketika tua tu. Dia bukan pergi apa pun, pergi ngeteh aja. Kadang-kadang dia pakai tracksuit, pakai t-shirt, pakai apa baju apa semua dengan kasut. Dia konon-konon pergi ke padang nak jogging, tapi bila sampai padang dia cuma tengok orang jogging. Dia cuma panaskan kerusi batu yang ada kat tepi tu. Tapi tak apalah. Betul. Lepas tu dia pergi surau, naik motor, contohnya naik motor. Lepas tu dia pergi pusing-pusing. Okeylah tu. Itu nikmat tu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata salah seorang ulama salaf, wasyammil wildan. Nikmat dapat mencium anak cucu. Jadi bila walaupun boleh call pakai video, tapi bertemu, menyentuh, memeluk cucu, cium cucu, dia punya nikmat dia beri satu kesegaran yang sukar nak diungkapkan dengan perkataan. Dia ada macam kira cas bateri lah lepas 2-3 bulan kan. Dia dah ikut JNI, lepas tu asyik pagi dah macam tak ada mood saja. Sekali dia dapat cas saja cucu balik, memang letih tapi cas bateri dia tu ada. Itu contoh nombor 2. Nikmat yang terasa nikmat sekalipun meniti umur yang semakin meningkat. Yang lain kurang sikit, makan dah tak berapa banyak, tidur pun dah sekejap. Lepas tu kalau orang ajak jalan-jalan, setiap kali orang ajak pergi jalan jauh-jauh, dia akan tengok lutut dia. Dia kata, aku ni simpati kat lutut aku ni. dia simpati kat lutut dia sendiri. Dia dah kurang lah terasa nikmat tu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah walaqiyal ikhwan. Nikmat dapat jumpa dengan kawan-kawan. Ini alumni sekolah lama saya Ustaz. Yang ni Datin ni, yang ni Puan Sri ni. Kisahnya. Ni alumni sekolah yang zaman pakai skirt tu Ni alumni sekolah yang zaman pakai skirt. Kami kalau ngenangkan semula skirt kami tu, rasa macam tak ada kemaluan pula. Tak ada rasa malu. Tapi tak apalah. Sejarah tu biarlah sejarah diperbaiki. Contohnya, ni contoh saja. Gemeneriman okey, ni contoh saja. 3 benda, 3 nikmat. Terus lalu Ustaz. Itulah. Jadi Buang kita Ustaz syukur. gitu. Oh ya, tak apalah. Kita setiap manusia tu dia ada ada turning point. Dia punya dalam hidup dia ada turning point. Apa kita nak sebut? Tapi tak apalah. Kita buat yang lebih baik. Kita syukur Allah lanjutkan umur kita. Kita Ada syukur memori Allah. Ustaz. Ada memori usang ada memori. Kira okey tau ada memori. Setiap ada orang dah tak ada memori dah. Kita ada memori. Ada orang tinggal memo je. Dah tak ada. Tinggal diberi memo bahawa awak tak lama lagi meninggal. Memo je ada bagi. Dah tak ada dah. Kita kira okey lah ada memori. Alhamdulillah. Macam saya sebut kan. Ada orang kata apa?
Saya ni kencing manis lah Ustaz. Tak apa. Syukur. Sekurang-kurangnya masih boleh kencing kan. Kurang-kurangnya masih boleh kencing. Daripada kena tebuk sana, tebuk sini, susah nak buang yang kecil. Sekurang-kurangnya masih boleh kencing. Alhamdulillah. Walaupun berat, Alhamdulillah sebut. Saya ni darah tinggi lah Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya masih ada darah. Tak percaya pergi tanah perkuburan tu. Ramai tu yang dah tak ada darah dah. Agak-agak cemburu yang mana? Yang kita cemburu dengan yang kat kubur ke yang kat kubur cemburu dengan kita? Yang kat kubur cemburu dengan kita lah. Kata dia, engkau untung masih hidup, boleh buat amal soleh, perbaiki diri. Contoh, cuma dia tak bercakap dengan kita. Ada orang sakit perut, gastrik, ya, sekurang-kurangnya masih ada perut. Alhamdulillah. Berat tapi tak apa. Alhamdulillah. Ada orang pula yang apa ni, sakit kepala lah Ustaz, ya, sekurang-kurangnya masih ada apa? Sakit kepala, sekurang-kurangnya masih ada apa? Kepala. Sakit kepala. Alhamdulillah. Walaupun berat, kita doa mudah-mudahan jangan sakit kepala pening-pening. Tapi kita nak belajar sebenarnya prasangka baik. Ini bukan meremehkan orang sakit. Jangan salah faham. Don't get me wrong, please. Please. Early in the morning. Don't get me wrong, please. Jadi kita syukur sebenarnya. Dari situlah kita mengambil hikmah dari kitab hikam. Hikam ni dia plural daripada hikmah. Jadi kata-kata hikmah yang terhimpun dipanggil hikam. Hikam. Kita sekarang di muka surat 17. Apa cerita dia? Jangan sesekali ragu. Jangan sesekali meragui janji Allah. Apa saja janji Allah, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Hadis Nabi, bila Rasulullah menjanjikan sesuatu, itu pada dasarnya apa yang Allah sampaikan, Allah berikan, kurniakan, wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak bercakap mengikut keinginan hawa nafsu sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi cakap itu tidak lain tidak bukan melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau Nabi menjanjikan sesuatu, itu juga masuk dalam kategori janji Allah untuk kita. Sebab baginda Nabi utusan Allah. Dan antara apa yang Nabi perintah dengan Allah perintah itu tak pernah ada kontra. Tak ada. Dan tak mungkin seseorang itu boleh mentaati Allah tanpa mentaati Rasul. Tak mungkin. Dan tak mungkin seseorang itu boleh mentaati Rasul tanpa mentaati Allah. Tak mungkin. Kerana mentaati Allah dan Rasul adalah seiringan. Bukan dua perkara yang saling menyingkiri. Kalau dalam teori ekonomi disebut bukan dua perkara yang saling menyingkiri. Dia saling bergandengan. Dua-dua perkara. Jadi katalah contoh ni sebelum kita masuk ni nak cerita tajuk ni. Katalah Allah janjikan sekian dalam hadis. Maka dia akan dapat sekian. Sekalipun diberitahukan dalam janji itu, sekalipun contoh saja, diberitahukan masanya, waktunya diberitahukan. Tapi tiba-tiba kita belum nampak lagi janji itu. Contoh, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah tu sangat hampir. Ataupun dulu sahabat Nabi pernah diuji oleh Allah, yang mana Rasulullah bermimpi bahawa mereka akan dapat masuk ke Mekah, dapat tahallul, dapat cukur rambut, muhalliqina ru'usahum wa muqassirina la takhafun. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Rasulullah mimpi dapat masuk Mekah dalam keadaan bercukur, dalam keadaan bergunting, dalam keadaan tidak takut apa-apa pun. Sekali Nabi bergerak daripada Madinah, bila nak mula masuk Mekah, tiba-tiba tersekat di satu tempat. Yang tempat tu sekarang dia jadi tempat miqat untuk orang yang telah bermukim di Mekah. Untuk orang yang nak buat umrah, dia kena pergi kat tempat tersebut. Siapa ingat nama tempat itu? Bukan Aisyah, bukan Tanaim. Di satu tempat tu.
tersekat dekat situ sehingga membentuk perjanjian. Perjanjian antara Nabi dengan Quraisy Mekah. Hudaibiyah. Nama tempat tu apa? Hudaibiyah. Dekat situ tu, masa tu sahabat Nabi pun tertanya-tanya, kata Rasulullah hari tu dah janji bahawa kita akan dapat masuk, kita akan dapat cukur rambut, kita begini. Kan Nabi dah kata, dia dah mimpi begini. Nabi mimpi itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah dalamnya janji Allah. Janji Allah masuk. Pada ketika mereka nak datang tu masuk. Tapi tak dapat masuk. Mereka akhirnya kena pulang semula ke Madinah. Nanti datang pada tahun berikutnya. Baik. Tugas kita sebagai hamba apa? Jangan sesekali meraguai janji Allah. Sekalipun pada masa yang Allah nyatakan akan dilaksanakan janjinya. Sebab kita tak tahu pada masa yang dijanjikan tu apakah betul tekaan kita, pemahaman kita terhadap janji Allah tersebut. Mungkin kita ingat masa tu rupanya tidak, bukan masa itu. Kita diuji untuk percaya dengan janji Allah ataupun tidak. Okey, itu dia punya gambaran dia. Okey, lepas dah dapat gambaran dia, baru kita masuk dekat sini. Jangan sesekali meragui janji Allah. Kata pengarang, apabila telah engkau ketahui janji Allah Ta'ala di situ, fala yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Maka janganlah engkau memberi syak, janganlah engkau ragu-ragu akan dikau pada janji itu. Jangan engkau menjadi syak ragu-ragu pada janji itu kerana ketiadaan jatuh yang dijanjikan. Ketiadaan berlaku apa yang dijanjikan. Ketiadaan terjadi apa yang dijanjikan. Jangan sampai kita menaruh ragu-ragu bila tak adanya benda yang dijanjikan tu belum nampak lagi, belum berlaku lagi. Ketiadaan tu maknanya belum terjadi ataupun tidak terjadinya apa yang dijanjikan. Sekalipun dan jikalau tertentu tu maknanya sekalipun dengan masa yang tertentu. Sekalipun kita dijanjikan pada masa yang tertentu tapi tak jadi lagi, maka jangan fala yushakkikannaka. Maka jangan sesekali pun kita datangkan rasa ragu terhadap janji Allah. Ini pesanan penting ni. Pesanan penting. Kalau Allah kata dia kabulkan doa, percaya, yakin dengan janji Allah. Kalau dia kata siapa yang silaturahim, Rasulullah bersabda siapa yang jaga silaturahim. Ni hari ni siapa yang hatinya lapang, sambut anak cucu, hatinya lapang, menerima abang, kakak, adik-adik yang dulu buat tak elok pada dia. Tapi cuti sekolah ni, di hati dia dah lapang. Dia terima sajalah. Tak apalah, abang aku dah minta maaf, kakak aku dah minta maaf. Tak apalah, adik aku dia dah tahu, dia cakap dia minta maaf dengan kesalahan lama dia. Dengan lapang hati dia nak jalinkan semula silaturahim. Maka jawapannya dia tahu. Sebab bukan kerana adik dia. Sebab dia tak perlu pun adik dia. Bukan kerana abang dia. Sebab hakikatnya dia tak perlu kepada makhluk yang namanya abang kakak. Tapi yang dia perlu adalah kepada Allah. Allah janji siapa yang menjaga, menyusun, menyambung silaturahim, maka Allah akan berikan dia umur yang panjang sehat. Allah akan luaskan rezeki dia. Dia hanya yakin janji Allah saja. Kerana janji Allah itulah menjadikan dia memperbaiki hubungan kekeluargaan dia pada saat dan ketika ini. Orang yang macam ni, dia bukan sebab dia nak baik-baik sangat. Bukan itu tujuan dia. Tapi kalau itu adalah jalan penting untuk mengajar, mendidik hati, meyakini janji-janji Allah, maka dia akan korbankan perasaan geram dia, dia akan korbankan perasaan sakit hati dia, dia akan korbankan semua sifat yang tak berapa perlu dalam diri dia, kerana dia nak terus straight menuju akhirat melalui jalan meyakini janji Allah. Seronoknya hidup pada itu. Seronok hidup bukan pada makan-makan sebenarnya. Walaupun makan-makan itu bagus. Dan memang digalakkan dalam Islam, memberi makan pada orang. Tapi seronok dalam hati kita tu ada elemen yang lain.
Salah satu elemen yang kita nak bawa ialah kehambaan diri kepada Allah. Yakni, kata pengarang, barang siapa dijanjikan oleh Tuhannya akan dia sesuatu. Dan jikalau ada janji itu ditakyinkan masanya sekalipun. Sekalipun janji Allah tu katalah ada masa yang ditentukan. Ada masa sekian akan terus dibagi. Kemudian tiada jatuh demikian. Tiada jatuh maknanya tiada berlaku. Tidak berlaku demikian yang dijanjikan itu. Maka jangan dia memberi syak. Jangan dia syak. Jangan dia ragu akan yang demikian itu dalam mentasdikkan. Mentasdik maknanya membenarkan janji Tuhannya. Jangan sampai dia syak akan demikian itu. Demikian tu maknanya apa? Janji Allah. Janganlah dia syak tentang janji Allah di dalam dia membenarkan janji Tuhannya. Dalam kita nak membenarkan janji-janji Allah, antara perkara yang pertama, jangan kita meragu-ragu. Sekalipun ada satu-satu janji dalam hadis dalam Quran yang menatakan tentang masa secara tepat. Tapi kalau sampai tiba masanya, tak berlaku jugalah. Jangan sampai ketika itu kita ragu dengan janji Allah. Yakin terus, Allah tak mungkin janji. Allah akan tunaikan janjinya. Hanya pemahaman kita. Pemahaman kita, daya kemampuan otak kita berfikir kan terbatas. Padahal Allah berhak untuk memperlakukan apa saja kepada kita. Itu tugas kita. Maka masuk bawah sayugianya atas hamba itu bahawa dia tahu. Mengenal tu maknanya tahu. Sayugianya ke atas hamba itu maknanya tanggungjawab hamba itu ia bahawa tahu akan kadarnya. Kadar tu apa? Saya tukar sikit. Status dirinya. Supaya dia kenal akan status dirinya. Kamu tu kena kenal status diri kamu tu apa. Kamu tu hamba, bukan Tuhan nak menuntut-nuntut janji. Kamu tu hamba, yakin saja pada janji Allah. Itu maksud bahasa kasar dia macam tu. Dan beradab dia, mesti hamba tu beradab dia kepada Tuhannya. Serta Tuhannya maknanya beradab dia kepada Tuhannya. Dan dia hendaklah sukun, tetap tenang. Sukun tu bukan buah sukun, tu makan petang goreng tu buah sukun. Ini daripada perkataan sakinah. Sakinah, tetap tenang. Mesti dia tenang hatinya kepada Allah pada barang. Barang maknanya urusan. Pada urusan yang telah dijanjikan kepadanya. Tenang saja. Pada perkara yang memang Allah dah janjikan pada kita, tenang saja. Yakin Allah akan tunaikan janji. Jangan sibuk kenapa tak berlaku lagi. Kan Allah dah beritahu kalau kita buat begini akan terus dibagi begini. Jangan. Sebagai hamba jangan begitu. Dan tetap ia kepadanya. Tetap yakin terus kepada janji itu. Dan tidak syak ia pada demikian itu. Jangan ada ragu-ragu pada janji Allah itu. Dan tidak berubah i'tiqadnya di dalamnya. Jangan berubah kepercayaan dia. I'tiqad maknanya kepercayaan dia dalam janji tersebut. Jangan ubah. Yakin. Yakin dengan janji Allah. Termasuk dalam hal ini yakin dengan janji Rasulullah. Kerana apa yang dijanjikan oleh Nabi, saya dah beritahu tadi, masuk dalam maksud kita janji Allah. Kan Nabi kalau janji, sesiapa yang begini-gini maka akan dia begini. Itu kan benar. Ya, selama hadisnya hadis yang benar dari Rasulullah, jadi janji Allah juga. Janji Allah. Maka barang siapa maknanya sesiapa ada atasnya bersifat ini. Siapa yang berpegang teguh dengan sifat-sifat ini, maka dia itu dikira sebagai orang yang arif pada Allah. Arif maknanya orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Target kita tu. Target kita sebagai hamba, itu target kita. Meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat ni boleh faham? Boleh kot. Yang ni dia tak berapa susah sangat kan? Boleh kan? InsyaAllah Ustaz. Cantik. Alhamdulillah. Jadi antara perkara yang diimani, dipegang oleh orang-orang di Gaza, salah satu yang menyemangati mereka,
yang menjadikan mereka konsisten terus membuat kita sebut membuat pengorbanan dan sebagainya. Janji Allah. Mereka nak harapkan janji Israel, tak ada. Nak harapkan janji manusia walaupun berada di pihak mereka. Siapa yang mampu janjikan? Awak janjikan apa? Obat. Jawapannya belum tentu awak boleh tunaikan janji. Awak nak janjikan apa? Keselamatan. Awak nak janjikan apa? Perjanjian. Awak nak janjikan apa? Kedamaian, keamanan. Jawapannya mereka kat sana tu beruntung sangat. Nampak dirugikan di dunia dari satu sudut kerana dizalimi. Tapi hakikatnya mereka tu berada di jalan yang baik. Berbanding kita yang sibuk dengan hiburan, sibuk dengan leka, sibuk dengan gelak ketawa. Kita belum dapat satu keadaan di mana setiap saat adalah berjuang untuk agama. Kita mungkin ada satu sudut berjuang untuk agama. Pada satu sudut yang lain kita ada dekah ketawa yang kadang-kadang leka dan lalai seketika. Tapi mereka tu setiap saat tidak menginginkan lagi dan tidak mengharap apa-apa pada dunia. Mereka tahu bila-bila masa saja mereka akan mati meninggalkan alam dunia. Cuma mereka habiskan baki umur yang ada tu untuk digunakan mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan hak mereka. Setiap saat. Setiap saat. Kan Rasulullah pernah bersabda kan? La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan ada nanti segolongan daripada umatku yang mana dia itu orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan memudaratkan mereka, dan orang-orang yang berselisih dengan mereka juga tidak akan memudaratkan apa-apa kepada mereka, dan mereka itu konsisten yang demikian hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang nanti keputusan, ketentuan dari Allah, wahum kadzalik, mereka tetap akan seperti itu. Jadi kata Muaz dalam hadis sahih Muslim, kata Muaz yang dimaksudkan ialah mereka yang berada di Syam. Dalam satu riwayat, sahabat Nabi tanya, wa ainahum ya Rasulullah, mereka tu di mana Rasulullah yang terus konsisten mempertahankan tu? Lalu sabda Nabi, hum bi Baitul Maqdis atau aktafi Baitul Maqdis. Mereka itu akan berada di Baitul Maqdis atau mereka itu berada di sekitar Baitul Maqdis. Jadi orang-orang yang abaikan mereka, orang-orang juga yang cakap mereka tu tak patutlah begini-begini, tak akan memberi mudarat apa-apa kepada mereka. Sebab mereka tu konsisten terus dan mereka tu sentiasa dapat pertolongan daripada Allah. Itu luar biasanya jaminan daripada Nabi. Jadi hal-hal yang seperti itulah. Mereka yakin dengan janji Allah dan sebagainya. Baik, kita tengok di bawah, maka jadikanlah olehmu menyerahkan bagi Tuhanmu pada halnya syukur baginya pada apa yang diperintahkannya bagimu daripada kurniaan, dan juga tegah kerana bahawasanya tidak ada syak itu melainkan bagi yang mati hati dan buta mata hati. Sebenarnya tak ada orang yang akan syak dengan janji Allah melainkan orang yang mati hati dia ataupun kita sebut buta hatinya. Orang yang macam tu saja yang ada meragui pada janji Allah. Dan kerana inilah kata muallif. Muallif tu maknanya apa? Pengarang. Kalau muallaf lain, muallaf apa muallaf? Bismillah. Muallaf ni orang yang baru masuk Islam, Ustaz. Betul. Kalau muallaf ni biasanya kita memaksudkan orang yang baru kembali kepada fitrah memeluk agama Islam. Kalau muallif kat sini yang biasanya dimaksudkan ialah pengarang, penulis, penyusun kitab ini. Biasanya gitulah maksud dia. Walaupun boleh dimaksudkan dengan benda lain, tapi biasanya kita gunakan untuk konteks kita macam itulah. Muallif, muallaf, walaupun dia ada makna lain. Li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Supaya tidak ada demikian syak itu mengurangkan pada mata hati kamu dan memadamkan cahaya-cahaya rahsia kamu. Kenapa? Kalau kita ada syak, supaya janganlah syak, perasaan syak pada janji Allah itu akan mengurangkan dan boleh membutakan mata hati kita. Dan janganlah sampai kepada syak ragu-ragu itu nanti
boleh memadamkan cahaya-cahaya rahsia diri kita. Itu yang penting. Kalau syak pada janji Allah, lepas tu ada orang kan bila berdoa, dia kata, kata kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Tak ada pun. Kata kalau kita sedekah, akan jadi sehat keluarga kita. Orang-orang yang sakit dari kalangan kita. Tak ada pun. Kata kalau kita infak waktu subuh, maka nanti Allah akan luaskan rezeki. Tak ada pun. Kata kalau kita doakan orang di belakang pengetahuan orang itu, nanti Allah akan, malaikat akan cakap, amin. Ya Allah, kabulkan juga doa orang ini dan kembalikan doa yang baik kepadanya. Aku doa orang tu sehat, aku tak sehat-sehat juga. Orang yang macam ni berbahaya. Lama-lama boleh buta mata hati. Dan lama-lama dia hilang, cahaya rahsia diri dia habis hilang. Dia dengar hadis tentang janji Allah tu. Dia belajar. Tapi semakin dia belajar, rupanya semakin dia banyak ragu-ragu dengan janji Allah. Sebab tu lepas belajar hadis, lepas belajar fiqh, salah satu perkara yang kita kena belajar ialah akhlak dan kemudian tasawuf. Perlu juga belajar. Sebab nak kawal hati kita ni. Kita dah tahu janji Allah, belajar tentang hadis. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas solat subuh, sebelum kakinya ditukar, bergerak dan sebagainya, maka Allah akan pelihara dia daripada perkara yang tidak dia sukai pada hari tersebut. Jadi dia baca, tiba-tiba berlaku juga. Dia kata Allah sebut, Nabi sebut akan terpelihara, tak terpelihara pun. Dia belajar lagi ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi, maka dia akan berada dalam jagaan Allah sampai waktu sembahyang berikut. Sekali tiba-tiba dia terjatuh. Allah tak jaga pun. Berbahaya tu. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dia belajar banyak, tapi dia tak tahu menyusun, mengatur, mendidik dan juga mengawal, mengasuh hati dia dalam kehambaan diri kepada Allah. Berbahaya, berbahaya. Pengetahuan semakin banyak, rupanya semakin banyak syak dia kepada ragu-ragunya pada janji Allah. Jadi kata pengarang, dan sesungguhnya telah terdahulu sebutnya, maknanya telah dahulu dah dicakapkan, dah disebutkan bahawasanya mata hati itu adalah nur yang ditaruhkan, taruh maknanya diletakkan oleh Allah dalam hati dengan wasitah, dengan perantaraan kuat iman. Jadi kalau kita nak celik mata hati, kita kena ada iman. Iman maknanya apa? Percaya. Percaya ni percaya kepada apa yang paling utama? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dalamnya ada apa? Percaya kepada janji-janji Allah tanpa ada ragu sekelumit pun, walaupun pada urusan masa yang dijanjikan oleh Allah. Masa yang dijanjikan oleh Allah. Sekalipun belum terzahir pada kita berlakunya itu, jangan ragu. Bermula nur ini, beroleh petunjuk akal dengan dia kepada jalan hak, yakni jalan kebenaran. Jadi begitulah wasitah perantaraan, ataupun kita sebut mekanisme. Perantaraan ataupun kita sebut sebab, ataupun perantaraan, ataupun mekanisme. Jadi daripada sini mengajar, mendidik kita betapa penting kita meyakini janji Allah, dan mudah-mudahan kitab hikam ini memberikan pesan-pesan yang bermakna kepada kita. Pesan-pesan yang begitu mendalam dalam hati kita, dalam kita belajar. Nanti kita akan belajar lagi banyak janji-janji Allah di hadapan siapa yang mungkin. Supaya nanti bila ke akhirat pun kita sama juga. Ke akhirat ramai orang ngungkit, ya Allah engkau janjikan gini tapi aku tak dapat. Ya Allah, nanti semua nak berujar, nak cakap. Kan diberi peluang juga sampai nanti mulut ditutup, baru anggota yang lain pula dibagi cakap menjadi saksi. Jadi maknanya kita tak nak. Kita nak daripada dunia sebelum mati ni kita dah yakin dah. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya doakan siapa yang sedang meraihkan keluarga ataupun yang tidak ada keluarga yang balik, jangan pula bersedih.
Ustaz dari tadi cakap keluarga, anak-anak cucu. Saya, anak cucu semua tak dapat balik minggu ni. Jangan sedih lah. Jangan sedih. Kan kita dah sebut tadi, setiap ketentuan Allah kita berbahagia. Kita dah belajar macam mana mendahulukan kehendak Allah dalam hati kita berbanding kehendak diri kita sendiri. Dan kita dah belajar sebesikit pentingnya kita meletakkan prasangka baik kepada Allah dalam urusan berlakunya kehendak Allah atas kepada kita. Habis Ustaz, kalau kita rasa sedih dengan sebab kita rindu kepada mereka, okey saja. Kerana rindu tu bagus, tanda sayang, tanda penghargaan. Yang penting tidak ada penyesalan ataupun kita sebut sebagai ketidakpuashatian. Tak perlu. Tenang-tenang saja. Sedih sebab rindu lah Ustaz. Rindu okey. Sedih sebab dah lama tak jumpa, sayang sangat ke anak cucu. Okey. Yang itu sedih yang terpuji. Sedih yang terpuji. Tapi pada masa yang sama kita sebut Alhamdulillah ya Allah. Kerana mereka itu tak balik tapi selamat. Kerana kalau balik kan belum tentu selamat. Kita tak tahu kan. Sebab mereka pun ada doa mereka juga. Mereka pun ada urusan Allah nak selamatkan perjalanan mereka juga. Mereka itu ada bahagian yang lain Allah nak berikan untuk lebih baik untuk mereka juga. Semua aturan Allah lah. Semuanya aturan, ketentuan, tadbir daripada Allah. Hari itu kita belajar kan bab tadbir. Serahkan urusan tadbir seluruhnya kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi akan datang. Sekian dahulu. Saya kembalikan dan serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Kita tak ada masa untuk nak buka soalan Ustaz. InsyaAllah nanti yang ke hadapan insyaAllah boleh. Hari Rabu insyaAllah. Okay, kita tutup majlis saya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kuliah subuh kita berjalan lancar. Moga bacaan yasin kita, doa kita diangkat Allah, dimakbulkan semua yang didoakan. Moga yang sakit disembuhkan, yang sihat diberi nikmat sihat agar dapat beribadah dan menambahkan iman di dada untuk menuntut ilmu menuju ke jalan yang diredai Allah. Moga kita semua dimatikan dalam husnul khatimah dan boleh syahadah insya-Allah. Yakinlah dengan janji Allah, mudah-mudahan kitab hikam ini menjadi saksi yang kita semua tak tengah mencari ilmu Allah. Berbahagialah dengan setiap ketentuan dan perancangan dari Allah. Redha akan apa jua yang dirancang ke atas kita hambanya. Saya nak ucap sikit ni lah Ustaz, sanah hilwah kepada semua jemaah yang menyambut hari kelahiran pada hari ini. Moga dipanjangkan umur yang barakah, dilimpahi rezeki, diberi nikmat sihat untuk beribadah kepada Allah. Moga sampai ke Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Sama Ustaz.